Parti Perikatan Nasional menghina Kabinet Kerajaan Agung yang telah berjaya mengekalkan kestabilan politik dalam Malaysia. Cukup mengejutkan dan memalukan. Selepas Parti Bersatu, Parti PAS dan Perikatan Nasional tidak disokong oleh Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan tebuk atap di istana semalam, hari ini Kabinet Kerajaan Yang di-Pertuan Agong terus dicaci maki, dihina, difitnah oleh pemimpin-pemimpin perompak, penyamun, penyangak, pengkhianat, petualang dalam perikatan. Selepas Dr. Sam gagal menjadi Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Pintu Belakang di istana semalam, Kabinet Kerajaan Agung terus dijadikan sasaran politik untuk dimaki hamun, dihina dan difitnah oleh macai-macai parti Bersatu, Parti PAS, Parti Perikatan Nasional yang koyak rabak tidak boleh terima kenyataan Yang di-Pertuan Agong menolak pembentukan kerajaan tebuk atap di istana secara rasmi sehingga hari ini. Tok Guru Hadi Bawang dan pemimpin-pemimpin parti lebay seperti biasa cemburu, sakit hati, busuk hati melihat kehebatan Kabinet Kerajaan Agung yang sangat-sangat sempurna, sangat kebal, amat sukar untuk digulingkan dari pintu belakang istana Yang di-Pertuan Agong. Yelah, Tok Guru Hadi Bawang tak dapat jawatan Duta Bertaraf Menteri. Pemimpin-pemimpin PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional tak dapat jawatan Menteri Kanan dalam Kabinet Kerajaan Yang di-Pertuan Agong. Apalagi mengamuklah. Anjing-anjing kurap, parti lebay, parti bunga raya, parti Perikatan Perompak Nasional dalam Malaysia. Abah Muhyiddin, PM tepi. Lagilah sakit hati. Lagilah dia mengamuk. Tak dapat sokongan daripada Yang di-Pertuan Agong untuk menggulingkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang masih berkuasa secara absah diangkat menjadi Perdana Menteri buat kali kedua dalam Kabinet Kerajaan Yang di-Pertuan Agong hari ini di Putrajaya. Begitulah wajah sebenar Parti PAS, Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional. Anda nampak bukan kenapa PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional jadi pembangkang? Tidak dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong jadi Perdana Menteri ke-10, jadi Perdana Menteri ke-11. Macam-macam PAS, Bersatu Perikatan Nasional dah nampak kan perangai pemimpin-pemimpin anda. Kenapa tidak direstui pembentukan kerajaan pintu belakang oleh Yang di-Pertuan Agong sampai Tun M, Muhyiddin, Tok Guru Hadi Bawang masuk gua. Malu-malu kucing. Nak isytiharkan depan penyokong. Okey. Janji dicapati, tak ada kerajaan pintu belakang. Tak ada Dr. Sam angkat sumpah jadi Perdana Menteri ke-11. Anda dah nampak kenapa sebab dia kurang ajar dan biadab depan Yang di-Pertuan Agong. Menghina, memfitnah Kabinet Kerajaan Yang di-Pertuan Agong yang merupakan simbol kepada kesuburan demokrasi dan kuasa kerajaan rakyat di Putrajaya. Inilah level parti PAS, Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional. Level orang-orang dupang berpolitik.
level politik kampungan. Bila kalah, meroyan jadi orang gila. Bila jadi pembangkang, meroyan macam kena sawan. Bawi. Bila tidak disokong oleh Yang di-Pertuan Agong jadi Perdana Menteri Kerajaan Tebuk Atap, jadi biul, jadi talengong. Abah, Tun, Tok Guru Hadi Bawang, Sanusi, Dr. Sam, Razi Jidin, tak tahu malu terhege-hege, syok sendiri depan Yang di-Pertuan Agong. Kami nak buat kerajaan Tebuk Atap, tuanku. Kami nak jadi Perdana Menteri ke-11. Korang semua kurang ajar dan biadab macam begini depan Yang di-Pertuan Agong. Menghina Kabinet Kerajaan Agong. Memang ngamlah tu. Yang di-Pertuan Agong tidak lantik Abah jadi Perdana Menteri ke-11. Tak lantik Dr. Sam jadi Perdana Menteri ke-11 Kerajaan Tebuk Atap. Dasar pengkhianat dan petualang. Untuk makluman anda semua, Kabinet Kerajaan Baharu di Putrajaya itu adalah gagasan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Dah tu membangkang secara dupang-dupang. Kalau begini cara Muhyiddin dan Perikatan Nasional bersama Tok Guru Hadi Bawang Parti Lebay bermain politik, dia pergi lawan Yang di-Pertuan Agong, memang sampai kiamat lah. PAS Bersatu dan Perikatan Nasional ni jadi PM tepi. Memang sampai PRU ke-17 lah. PAS Bersatu Perikatan Nasional jadi pembangkang dupang-dupang, diketawakan oleh penyokong-penyokong dan pengundi-pengundi anda di seluruh negara. Malu kan Dr. Sam jadi PM tepi? Malu kan tengok Muhyiddin jadi PM tepi lagi? Malu kan PAS dan Perikatan Nasional jadi pembangkang, gagal buat kerajaan Tebuk Atap, tidak dapat restu daripada Yang di-Pertuan Agong. Malu kan Muhyiddin, Tun M, Tok Guru Hadi Bawang tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik jadi Perdana Menteri buat kali kedua, dikekalkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Betul kata-kata saya, masih mulut saya. Yang di-Pertuan Agong suka Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Agong memang tak suka hang Muhyiddin, Dr. Sam, Tun, untuk jadi Perdana Menteri di Putrajaya. Dahlah tak cukup SD. Kurang ajar dan biadab depan Yang di-Pertuan Agong, depan raja-raja, depan rakyat. Memang layaklah korang dibuang di tepi longkang Istana Agong. Jadi PM tepi, shift malam, shift siang, shift subuh. Betul tak Dr. Sam, Abah, Tun? Memang layaklah Parti Bunga Raya, Parti Lebay, Parti Perikatan Perompak Nasional ni. Semuanya macam pelacur-pelacur politik murahan. Tak tahu malu. Minta jawatan Perdana Menteri dari Agong. Lepas tu menghina, memfitnah Kabinet Kerajaan Agong. Ampun tuanku. Patut mewakili orang-orang gila ni minta maaf sebab mereka ni ialah tak pandai mencatur kuasa. Bila tuanku tak lantik pembangkang jadi Perdana Menteri, bila tuanku tidak restui pembentukan Kerajaan Tebuk Atap, memang semua orang-orang gila ni kerjanya menghina, memfitnah raja-raja Melayu, menghina, memfitnah Yang di-Pertuan Agong. Ini memang level-level pengkhianat tuanku. Nasib baiklah tuanku ni sangat baik, berjiwa rakyat. Tidak mahu pancung kepala pengkhianat petualang ni depan 33 juta rakyat. Yelah, itu memang orang gila. Agong pun tak layan. Betul tak Dr. Sam, Abah, Tun, Tok Guru Hadi Bawang? Siapa makan cili, dia lah yang terasa pedasnya. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu. Dia pergi tanya Yang di-Pertuan Agong. Dia pergi tanya Jufazli Syahmat. Jufazli, kenapa Agong tak lantik Dr. Sam jadi PM ke-11? Makcik-makcik Otok Arung dalam Perikatan Nasional yang amat saya hormati, korang tu tak cukup
SD, korang tu hanya tahu merompak nak gulingkan kerajaan. Tak cukup SD, nak gulingkan kerajaan agung lah, nak gulingkan kabinet kerajaan agung lah. Sebab tu Dr. Sen tak jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar yang jadi Perdana Menteri. Sebab Datuk Seri Anwar pun disokong oleh ahli-ahli Parlimen UMNO, ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan, ahli Parlimen Sabah, ahli Parlimen Sarawak, ahli Parlimen Parti PAS, Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional pun. Dah dekat 15 orang yang sokong Datuk Seri Anwar. Maka tak hairanlah yang jadi Perdana Menteri ke-11, yang jadi Perdana Menteri buat kali kedua untuk tahun 2024 tu Datuk Seri Anwar. Dia pergi tanya kita, Jufazli, kenapa anda sokong Kabinet Kerajaan Agung, sokong Kabinet Kerajaan Anwar? Hello, PRU 15 sudah tamat. Tempoh untuk kumpul SD ni pun dah tamat. Interview jawatan Perdana Menteri pun sudah tamat. Buat apa kita nak bergaduh, nak berebut kuasa, nak berebut jawatan kalau yang di Pertuan Agong sudah muktamad, Datuk Seri Anwar yang jadi Perdana Menteri? Buat apa lagi kita membangkang, dupang-dupang dalam negara ni? Sedangkan yang di Pertuan Agong sudah berjaya menjadi penyelamat kepada kestabilan politik negara. Tak ada huru-hara. Dapat sokongan 2/3 majoriti ahli parlimen. Tiada keperluan pun. Kita nak tunjukkan kebodohan kita depan yang di Pertuan Agong, menghina, memaki hama, memfitnah Kabinet Kerajaan Agung yang cukup sempurna, yang cukup hebat, yang cukup powerful itu di Putrajaya. Saya faham PAS Bersatu Perikatan Nasional cemburu. Yelah, Kabinet Kerajaan Agung lebih hebat daripada Kabinet Perikatan Nasional dan PAS. Kerajaan tebuk atap, kerajaan pintu belakang milik Tun M itu, milik Muhyiddin, milik Tok Guru Hadi Bawang itu. Yelah, Kabinet Perikatan dulu, mana ada sokongan 2/3 majoriti ahli-ahli parlimen. Nak bandingkan dengan Kabinet Kerajaan Agung, bagai langit dan bumi. Ini sokongan 2/3 majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Orang dupang saja yang syok sendiri, bertepuk sebelah tangan nak gulingkan Kerajaan Agung ni, yang memang tak boleh digulingkan dia punya kabinet. Ini kabinet baru yang dibentuk oleh yang di Pertuan Agong. Kenapa difitnah, dimaki hamun, dicaci maki oleh pemimpin-pemimpin pengkhianat Parti Bunga Raya, Parti Perikatan Perompak Nasional ni, parti lebay ni, adalah kerana Anwar Ibrahim masih jadi Perdana Menteri. UMNO masih tak nak bergabung dengan Parti PAS, Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional. Mereka marah sebab ialah tidak ada satu orang pun ahli-ahli parlimen pembangkang yang dapat jawatan dalam Kabinet Kerajaan Agung. Of course lah. Marah dan sakit hati serta cemburu dalam diri Abah, Tun, Tok Guru Hadi Bawang, Dr. Sen. Paling meletup Kabinet Kerajaan Agung ni potong gaji 20%. Perdana Menteri kita tu yang di Pertuan Agong tak bayar gaji, free. Waktu Abah jadi PM Kerajaan Tebuk Atap, Kabinet dia, ramai menteri, ramai timbalan menteri, tapi tak buat kerja, makan gaji buta. Sempat lagi merompak projek bilion-bilion ringgit. Sempat lagi bunuh rakyat musim COVID. Harga barang naik sangat mahal. Rakyat tidak disuruh bekerja, disuruh berkurung dalam rumah. Itulah sumbangan besar Abah dan Kabinet. Parti lebay, Parti Perikatan, Parti Bunga Raya selama 2 tahun tebuk atap di Putrajaya. Korang masih ingat waktu banjir rakyat tidak ditolong di seluruh negara? Habis rakyat mati dibunuh musim banjir. Habis rakyat mati dibunuh musim COVID. Sekarang, negara selamat, rakyat selamat. Politik stabil. Sebab memang Kabinet Kerajaan Agung yang baru ni, pokok baru yang sudah berbuah.
Manis buahnya, tak beracun. Macam pokok baru yang ditanam oleh Tun. Yang faham, analogi ni faham lah. Yang tak faham tu, pergilah belajar mencatur kuasa dengan Jufazli Syah Ahmad ni. Apapun, sudah-sudahlah ya. Move on lah. Pemimpin-pemimpin Parti Bersatu, Parti PAS, Parti Perikatan Nasional yang tidak dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong dalam kabinet kerajaan rakyat di Putrajaya. Move on lah. Sudah-sudahlah jadi gila, jadi dupang, jadi biul, jadi talengong ni. Move on lah. Memang Yang di-Pertuan Agong tak suka pun. Kerajaan tebuk atap kerajaan pintu belakang Parti PAS Bersatu dan Perikatan Nasional. Sebab itu, Dr. Sam jadi PM tepi shift siang, Abah jadi PM tepi shift malam, Tun PM tepi shift subuh. Saya dah bagi tahu minggu lalu memang Agong tak setuju pembentukan kabinet kerajaan tebuk atap itu. Diorang ni penderhaka, pengkhianat, petualang, penyamung, penyangak, gunting dalam lipatan. Yang kerja mereka nak huru harakan negara tapi gagal sebab Yang di-Pertuan Agong ini bijaksana. Yang di-Pertuan Agong ni bukan anjing politik Tun, Abah, Tok Guru Hadi Bawang untuk Agong ikut cakap mereka. Agong buat keputusan sendiri. Ramai yang terkejut, terlopong, menunggu macam orang gila. Betul lah cakap Jufazli. Tak ada kerajaan tebuk atap PAS Bersatu Perikatan Nasional yang diluluskan oleh Di-Pertuan Agong di istana. Betul lah cakap Jufazli. Dr. Sam jadi PM tepi, Abah jadi PM tepi, Tun jadi PM tepi, Tok Guru jadi duta besar bertaraf menteri tepi juga. Padan muka, rasakan, pelat, checkmate, game over. Daulat tuanku Yang di-Pertuan Agong, Patik mewakili 33 juta rakyat, memohon maaf atas sikap kurang ajar dan biadab. Parti pembangkang yang meroyan jadi orang gila, menghina kabinet kerajaan agung setelah mereka gagal membentuk kerajaan tebuk atap di Istana Agung hari ini. Game is over ya. Abah, Dr. Sam, Tun, perompak-perompak dalam parti pembangkang teruskan meroyan jadi orang gila macam anjing menyalak bukit. Kita tak larang. Cuma itu sajalah. Terimalah kekalahan dan kehancuran ini. Yang di-Pertuan Agong memang tak suka korang buat kerajaan tebuk atap. Abah Muhyiddin, Tun M, Tok Guru Hadi Bawang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate and game over 100 kali. PAS Bersatu dan Perikatan Nasional yang kempunan berputih mata tak dapat buat kerajaan pintu belakang kerana Agong murka dengan anda semua. Sedar diri sikit, cermin diri sikit. Sekian, terima kasih.